Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Saya Sri Syamina sebagai pengacara untuk Wanita Hari Ini. Pada hari ini, topik akan kita bincangkan adalah peranan etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi kontemporer, di mana kami telah menjemput beberapa tetamu jemputan yang mahir dalam beberapa topik yang berkaitan dengan peranan etika dan komunikasi. Semoga maklumat yang dikongsi akan memanfaatkan para penonton. Topik kita yang pertama adalah berkaitan kepentingan amalan kebebasan bersuara dalam konteks Malaysia. Tetamu khas kita ialah Profesor Alisha. Topik kedua pula ialah dihuraikan oleh Profesor Menggelar berkaitan konsep hiburan hedonistik dunia global hari ini. Akhir sekali, konsep etika dalam penggunaan media komunikasi akan dibincangkan oleh Profesor Aida. Hai semua, kembali lagi kita di sini dengan menjemput Profesor Alisha untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi ilmu kepada anda semua. Okey, saya ingin bertanyakan kepada Sri, adakah Sri tahu apakah itu kebebasan bersuara? Dan adakah Malaysia memberikan hak kebebasan bersuara kepada rakyatnya terhadap semua isu? Soalan yang menarik. Ya, saya tahu sedikit tentang kebebasan bersuara yang bermaksud hak yang diberikan untuk bercakap dan menyuarakan pendapat. Dan saya juga berpendapat bahawa Malaysia telah membenarkan rakyatnya untuk memberi pandangan dengan bebas tetapi dengan syarat tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti hal berkauman, adat resam dan kewarganegaraan dan perkara yang boleh menggugat keamanan negara. Kebebasan bersuara. Apa itu kebebasan bersuara? Kebebasan bersuara adalah kebebasan individu untuk bertanya, memberi pandangan, idea tanpa dihalang oleh mana-mana pihak maupun undang-undang melalui medium yang betul seperti lisan, tulisan atau slogan. Kebebasan bersuara juga definisikan sebagai keupayaan individu untuk bertanya, bertukar pendapat, menegur, mengkritik dan sebagainya tanpa batasan atau memerlukan tapisan dari mana-mana pihak. Ia membawa maksud seseorang individu itu boleh memberi pandangan dan pendapat tanpa sekatan dari mana-mana pihak, termasuklah undang-undang. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Sri sebentar tadi. Adakah Sri tahu bahawa kebebasan bersuara adalah hak asasi yang diiktiraf dunia? Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam perkara 19 Pengisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktiraf dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai hak-hak sivil dan politik. Hak asasi manusia dalam kebebasan bersuara. Amalan kebebasan bersuara dan hak asasi manusia merupakan asas yang menjadi pegangan dalam sesebuah negara yang menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi termasuklah Malaysia. Konsep kebebasan bersuara biasanya berhubung kait dengan sesuatu isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang merangkumi semua aspek kehidupan seperti pemerintahan, keadilan, sosial, ekonomi politik dan sebagainya. Mari kita lihat kebebasan bersuara dalam konteks Malaysia. Terlebih dahulu kita lihat dari sudut barat. Hak kebebasan bersuara diberikan kepada rakyatnya bagi menjamin hak setiap rakyat dalam mengemukakan apa jua pandangan dan kritikan dan sebarang bentuk sekatan dilihat sebagai tindakan dalam menyekat hak asasi mereka. Manakala dalam konteks negara Malaysia, hak kebebasan bersuara merupakan hak yang dijamin dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ianya terkandung dalam perkara 10(1)A Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa terkandung kepada fasa 2, 3 dan 4. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Walau bagaimanapun, hak kebebasan bersuara di Malaysia tidak bersifat mutlak tetapi
terbatas kepada peruntukan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan. Mungkin ramai yang fikir bahawa kebebasan bersuara hanya digunakan untuk bersuara tentang ketidakpuasan hati, mengkritik, malah jika kita menggunakan hak kebebasan ini dengan cara yang baik, ia akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Jika terdapat golongan yang menyalahgunakan hak kebebasan ini, tentu hal ini akan memberikan impak yang negatif seperti pertelingkahan dan perpecah belahan antara kaum. Memang wujud perkara ini sehingga boleh menggugat keamanan negara. Oleh itu, terdapat beberapa etika yang perlu diamalkan oleh seseorang individu, itu dalam penggunaan hak kebebasan bersuara. Terdapat 6 etika dalam amalan kebebasan bersuara. Yang pertama, tidak mengkritik atau menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti isu melibatkan agama dan perkauman. Yang kedua, tidak menyentuh mana-mana isu yang menggugatkan keamanan dan kehormatan negara. Yang ketiga, menghormati budaya, adat resam dan cara hidup kaum lain di Malaysia dalam mengekalkan kestabilan negara. Ini bermaksud konsep kebebasan bersuara seharusnya ditaksifkan mengikut interpretasi umum atau universal, tetapi perlu disesuaikan dengan mengambil kira aspek sensitif. Yang keempat, menyuara pendapat melalui saluran yang sepatutnya. 5. Hak kebebasan bersuara dan media perlu disertai dengan sifat bertanggungjawab. Etika yang terakhir adalah kebebasan bersuara haruslah berlandaskan kepada kebenaran dan perlu difahami sebelum sesuatu berita atau maklumat disiarkan. Sampai itu, etika atau peraturan dalam kebebasan bersuara ini perlu dikuatkuasakan untuk menjaga keamanan dan keharmonian negara, menjaga perasaan pelbagai kaum dan bagi menghormati adat resam dan kepercayaan pelbagai kaum. Tujuan kebebasan bersuara dikuatkuasakan. Yang pertama, bagi menjamin dan menjaga keharmonian dan keamanan negara. Yang kedua, bagi menjaga perasaan kaum lain. Yang ketiga, bagi menghormati adat resam dan kepercayaan pelbagai kaum untuk mengelakkan kestabilan dan keselamatan negara. Hak dan kebebasan bersuara seharusnya selari dengan identiti jati diri Malaysia yang kaya dengan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Sebagai itu, hak kebebasan bersuara seharusnya digunakan dengan sebaiknya dalam usaha mengukuhkan perpaduan, menghindari wujudnya perasaan syak wasangka sesama masyarakat. Saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian saya berkenaan isu hak kebebasan bersuara. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kepada Prof. Alisha kerana banyak memberikan ilmu baru kepada kita semua. Semoga kita semua dapat menggunakan ilmu ini dengan lebih bermanfaat pada masa akan datang. Hari ini Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Apollo, berita hari ini. Kembali lagi kita di sini dengan topik perbincangan kita yang kedua bersama dengan Profesor Megara. Selamat sejahtera. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengacara kita hari ini Sri dan serta pihak wanita hari ini kerana telah menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit tentang hiburan Indonesia ini. Apakah itu hedonism? Hedonism bermaksud pegangan hidup yang mementingkan kesenangan hidup. Hedonism juga bermaksud menilai kebaikan berdasarkan keseronokan dan kesenangan. Hedonism juga bermaksud memaksimumkan keseronokan adalah merupakan perkara yang terbaik dalam hidup manusia. Perkataan hedonism berasal daripada istilah Greek, Yunani, iaitu hedon yang bermaksud kesenangan, dan daripada perspektif kamus dewan, ism yang bermaksud keagamaan, sikap ataupun perlakuan. Terdapat 3 tokoh falsafah terkenal dalam ideologi hedonisme iaitu Aristippus, Democritus dan Epicurus. Dalam ideologi hedonisme, Epicurus ada menyatakan dalam penulisannya bahawa jiwa keseluruhan manusia berubah secara automatik. Sekiranya ia pernah melakukan kebaikan, maka ia akan memperolehi kegembiraan. Begitulah sebaliknya, jika ia pernah membuat kejahatan, maka ia akan memperolehi kesedihan dan kesengsaraan. Faktor penurunan hedonisme. Yang pertama, kewujudan teknologi melalui penggunaan internet. Kedua, perkembangan bidang masa. Ketiga, kesan pengaruh globalisasi. Yang terakhir, perubahan gaya hidup yang mementingkan keseronokan dan hiburan. Baiklah, dari video tersebut jelaslah bahawa hiburan hedonisme ini sangat berbahaya kepada generasi muda yang akan datang. Prof, bolehkah Prof jelaskan kesan hiburan hedonisme?
Boleh, secara ringkasnya, kesan hiburan hedonisme akan menyebabkan generasi muda pada masa kini mudah lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Oleh itu, ini akan menjejaskan usaha remaja untuk menjadikan golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Seterusnya, budaya hedonisme ini juga akan memudaratkan nilai-nilai keagamaan dalam diri seseorang itu. Nilai keagamaan ini sangat penting kerana ianya akan menjadikan panduan kepada kita untuk menjalani liku kehidupan yang agak mencabar sekarang. Akhirnya, ia akan mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Golongan ini akan mengutamakan dunia dan menjadikan dunia ini sebagai matlamat utama dalam kehidupan mereka. Ya, betul kata Prof. Kesannya amatlah dahsyat yang boleh merosakkan hidup seseorang itu. Susulan laporan sinaran semalam mengenai isu penglibatan pelajar universiti dalam aktiviti Sugar Book. Masalah ini telah pun dilihat serius oleh pihak universiti dan juga ibu bapa. Rata-rata mereka khawatir masalah ini bakal menjadi bara dalam kehidupan pelajar IPTA awam maupun swasta. Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPM, Profesor Dr. Arifin Abdul berkata, pihak mereka akan mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat pelajar UPM yang terlibat. Tindakan yang diambil adalah melalui kaunseling dan pendekatan kerohanian. Arifin berkata di peringkat kolej kediaman pula, pengurusan kolej, barisan fellow dan majlis perwakilan kolej dan majlis perwakilan pelajar MPP akan sentiasa memantau pelajar yang tinggal di kolej maupun di rumah. Bukan itu sahaja, pihak ibu bapa juga turut memainkan peranan penting bagi memastikan setiap pergerakan anak-anak mereka. Mengulas berkenaan tentang isu sugar daddy dan sugar mami yang berlaku dalam kalangan mahasiswa dalam negara kita ini. Sebagai ibu bapa, mereka mesti ada satu tanggungjawab untuk mengetahui dengan detail pergerakan anak-anak mereka yang berada di kampus. Mereka tidak boleh melepaskan tanggungjawab begitu saja. Sebaliknya, mereka mesti mengambil tahu, menghubungi dan memantau pergerakan anak-anak mereka supaya tidak terlibat dengan gejala sosial sugar daddy dan sugar mami ini. Dan kepada mahasiswa khususnya, sebagai mahasiswa, ya kita sedia maklum, mahasiswa menghadapi tekanan dari sudut kesempitan kewangan dan ada yang memilih jalan ini untuk mendapatkan kewangan yang mudah. Tapi ketahuilah mereka sebagai mahasiswa harus ada jati diri dan boleh mendapatkan pendapatan sampingan melalui kerja-kerja secara separuh masa, terlibat dengan sebagai pemandu Grab ataupun kerja-kerja sampingan yang boleh didapati di sekitar universiti. Itu lebih baik daripada terlibat dengan aktiviti yang hampir kepada pelacuran ini. Terima kasih atas tayangan video tentang isu semasa Prof. Saya harap bahawa generasi muda tidak akan terikut dengan perlakuan ini. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan menolong untuk membuka mata muda-mudi. Kita hari ini masa di sekolah mencabar sentiasa. Ibu jangan bimbang, bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Cabaran tak akan menjadi halangan. Pastikan mereka bertenaga. Bekalkan Milo. Mengandungi Active Go, gabungan protomok, vitamin dan mineral bagi tenaga untuk melangkah jauh. Dipersilakan Profesor Aina untuk memberikan penjelasan tentang media massa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada pengacara kita hari ini, Sri, dan juga pihak wanita hari ini kerana telah menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang konsep etika dalam penggunaan media komunikasi. Sebelum tu, mari kita tonton bersama klip video yang telah saya sediakan sebagai pengenalan kepada media massa. Perkembangan teknologi maklumat pada hari ini menjadikan media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran maklumat dan informasi secara cepat dan mudah kepada masyarakat. Media massa.
Sebelum kita teruskan, apakah yang dimaksudkan dengan media? Media adalah semua jenis komunikasi massa yang didapatkan secara kolektif, termasuk berita, iklan dan hiburan. Media boleh didapati dalam pelbagai bentuk termasuk internet, televisyen dan penerbitan. Kemudian, kita beralih pula kepada teknologi maklumat. Secara ringkasnya, teknologi maklumat terbahagi kepada 3 jenis iaitu media massa, internet dan siber. Teknologi maklumat ini merupakan media maklumat yang pantas dalam menyalurkan segala maklumat. Media massa menjadi bahan rujukan yang penting dalam mendapatkan pelbagai maklumat yang diperlukan. Secara tidak langsung, kesan globalisasi yang berlaku dari segi teknologi ini memberi kesan kepada tingkah laku, budaya, peradaban, masyarakat dan bangsa. Maklumat yang tersebar luas ini amat mempengaruhi cara hidup, cara berfikir dan cara menganalisis sesuatu isu, malah boleh memberi kesan kepada keutuhan budaya sesuatu bangsa. Baiklah, melalui video tersebut, jelaslah media masa ini mempunyai banyak kegunaan dan memberi impak besar kepada kehidupan setiap individu. Prof, bolehkah Prof menjelaskan media masa ini terbahagi kepada beberapa jenis? Baiklah, secara ringkasnya, media masa ini terbahagi kepada 2, iaitu media elektronik dan juga media cetak. Yang pertama, media elektronik. Media elektronik menjadi saluran yang paling banyak digunakan untuk menyampai atau menerima sesuatu berita dan maklumat pada masa kini terutamanya. Contohnya, televisyen, radio, internet dan yang paling digunakan ialah aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan juga yang lain-lain. Media masa ini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, ekonomi, politik, sosial dan juga pendidikan dan juga bidang-bidang yang lain juga. Media elektronik ini merupakan sumber kuasa besar yang memberi pengaruh dalam menyalurkan maklumat yang cepat dan pantas merentasi sempadan masa dan juga negara. Manakala, yang kedua iaitu media cetak. Media cetak merupakan bahan yang bertulis yang dicetak daripada akhbar, majalah, buku ataupun lain-lain lagi. Namun, kesan media masa ini terhadap seseorang individu berbeza-beza kerana ia mengikut bagaimana cara seseorang itu berfikir dan juga menilai sesuatu maklumat tersebut. Walaupun media massa menjadi alat telekomunikasi yang amat penting pada masa hari ini, namun ia juga boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti keruntuhan sosial, ketidakstabilan politik dan ekonomi, malah mampu menggugat kestabilan sesebuah negara. Ya, betul tu. Lebih-lebih lagi apabila sekarang rancangan TV yang disiarkan tidak ditapis terlebih dahulu kandungan-kandungan sensitif. Sebenarnya, kesan negatif penggunaan media massa ni boleh dibendung dan juga dikawal melalui kesedaran dan pemupukan nilai etika dan profesional semasa melayari internet. Kita ni perlu membuat keputusan berlandaskan etika semasa melayari sesuatu internet. Ini selari dengan definisi etika yang membezakan tindakan yang betul dan salah dan nilai yang baik dan juga nilai yang buruk. Penggunaan internet dalam kalangan remaja membimbangkan, komenai Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Tan Sri Lee Lam Tee. Penggunaan internet dalam kalangan belia di negara ini semakin membimbangkan apabila golongan belia di negara ini memperuntukkan kira-kira 8 jam sehari berada dalam talian. Permasalahan era digital ini dikenali sebagai digital drug. Kita tahulah bahawa internet adalah sesuatu yang kita tidak dapat elakkan. Tetapi kalau kita membenarkan penggunaan ini secara melampau, ini yang serius, secara melampau, ini tentulah akan itu menimbulkan masalah. Kesan daripada situasi ini boleh mengakibatkan ketagihan yang mengancam kesihatan fizikal dan mental. Selain itu, ia juga meningkatkan risiko kepada berlakunya penipuan dalam talian, gangguan siber, kecurian identiti, buli siber sehingga mengakibatkan kerugian dan kemudaratan. Isu yang terakhir adalah isu etika internet. Terdapat 7 isu etika internet iaitu hak cipta ataupun copyright, jenayah
jenayah digital ataupun jenayah siber, keganasan melalui internet ataupun cracker, isu kerahsiaan maklumat dan privasi data, reka bentuk desain, tanda perdagangan ataupun trademark dan akhir sekali patent. Hak cipta ataupun dikenali sebagai copyright didefinisikan sebagai memuat turun segala bentuk perisian atau dokumen tanpa mendapat apa-apa kebenaran. Ia merupakan kesalahan dari segi undang-undang hak cipta dan seseorang perlu memohon dan mendapatkan kebenaran daripada pemilik sebelum memuat turun atau menggunakan perisian atau dokumen. Yang kedua, jenayah digital ataupun jenayah siber merujuk kepada penipuan, pelanggaran hak cipta, kecurian dan serangan siber. Ketiga, keganasan melalui internet ataupun cracker. Ia didefinisikan sebagai menceroboh sistem bagi meraih keuntungan. Sebagai contoh, menceroboh masuk ke dalam sistem komputer dan merosakkan sistem yang ada dengan tujuan tertentu. Yang keempat, isu kerahsiaan maklumat dan privasi data. Ia merupakan percubaan memecah kata laluan menyumbang kepada penggodaman laman sesawang. Yang kelima, reka bentuk desain iaitu bentuk fizikal luaran sesuatu produk atau barangan. Isu yang keenam pula adalah tanda perdagangan ataupun trademark. Trademark merujuk kepada perkataan, simbol atau pengenalan identiti sesuatu produk yang digunakan oleh organisasi bagi memasarkan dan membezakan produk keluaran mereka dengan orang lain. Isu yang terakhir pula adalah patent. Patent merupakan kuasa dan hak eksklusif yang diberi kepada sesuatu ciptaan bertujuan untuk mengelak mana-mana pihak meniru atau mengeksploitasi ciptaan seseorang. Media sosial memainkan peranan penting sebagai saluran yang menghubungkan masyarakat untuk berinteraksi serta berkongsi maklumat dan isu semasa. Kemajuan teknologi membolehkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan aplikasi melalui penggunaan telefon mudah alih dan peranti yang mudah didapati pada harga yang murah di pasaran oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira had umur. Pada masa kini, wujudnya tata etika penggunaan media sosial di pejabat awam dalam sektor awam bagi memastikan media sosial ini digunakan secara berhemah dan integriti. Walaupun tata etika selaku garis panduan bagi memastikan pekerja organisasi tidak menyalahgunakan penggunaan media sosial dan elektronik untuk kepentingan individu, namun penghayatan dan penerapan etika dalam penggunaan media komunikasi akan melahirkan masyarakat yang rasional membuat keputusan yang sewajarnya. Contohnya, penghayatan nilai adalah dengan menggunakan media semasa dalam komunikasi secara profesional dengan penggunaan masa yang sopan. Kita sewajarnya menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan maklumat palsu dan kandungan yang bersifat lucah. Kita harus menghindari dari menyebarkan berita yang menyentuh isu perkawaman dan politik. Kesimpulannya, sebagai masyarakat Malaysia yang beretika, kita seharusnya menggunakan media komunikasi digital yang penuh dengan cabaran dengan standard etika yang tinggi. Setakat sini sahajalah perbincangan di Wanita hari ini. Semoga maklumat yang diberi memberi pencerahan tentang peranan etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi kontemporer. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.